Kita sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Selain daripada manusia, kita juga sebenarnya turut berinteraksi dengan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Begitu juga dengan haiwan. Haiwan juga turut berinteraksi di antara sesama mereka sendiri. Tidak kira spesies yang sama ataupun di antara spesies yang berbeza. Interaksi antara haiwan boleh dilihat dalam pelbagai bentuk, kerjasama antara spesies ataupun di antara spesies yang berlainan, persaingan atau dalam hubungan pemangsa dan mangsa atau cara mereka membiak. Kebiasaannya, haiwan yang hidup berkumpulan ini akan saling bekerjasama untuk keselamatan, mencari makan dan perlindungan. Kerjasama antara haiwan ini boleh dilihat dalam kumpulan burung. Ketika mereka mahu bermigrasi dalam jarak jauh, burung-burung akan terbang dalam kumpulan membentuk V formasi. Formasi V membantu mengurangkan rintangan angin kepada burung-burung di belakang. Untuk mengelakkan kepenatan burung di hadapan, burung di belakang akan sesekali bertukar tempat dengan burung di hadapan. Sini kita boleh lihat sekelompok gajah sedang mencari air. Kelompok gajah ini sebenarnya terdiri daripada gajah betina dan anak-anaknya. Ianya berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup anggotanya dengan kerjasama dalam mencari air, makanan dan perlindungan. Gajah betina yang paling tua atau yang berpengalaman selalunya menjadi ketua untuk mencari sumber air dan mencabar musuh yang datang menggugat keselamatan. Selain bekerjasama untuk mempertahankan diri daripada pemangsa, haiwan yang hidup berkelompok bekerjasama juga untuk bertahan dalam cuaca yang sejuk. Contoh seperti babi hutan ini berdiri hampir dengan satu sama lain untuk memanaskan badan. Kelawar juga memeluk sesama sendiri untuk bertahan dalam cuaca yang sejuk ini. Serigala juga kebiasaannya hidup berkumpulan tetapi dengan peraturan hierarki yang ketat. Hanya jantan dan betina yang paling dominan akan membiak, namun ahli-ahli lain bekerjasama memelihara anak-anak dan memburu. Memburu berkumpulan membolehkan serigala ini menyerang haiwan yang lebih besar. Setiap kumpulan serigala mempunyai kawasannya masing-masing. Untuk melindungi kawasan mereka, serigala akan melolong supaya kumpulan-kumpulan lain akan menjauhi kawasan tersebut. Persaingan antara haiwan berlaku untuk mendapatkan sumber asas yang terbatas seperti makanan, air atau kawasan. Persaingan interspesies iaitu persaingan antara spesies yang sama juga turut berlaku untuk mendapatkan pasangan yang sesuai. Dengan cara ini, haiwan jantan akan dapat menunjukkan kekuatan dan dominan seksual mereka. Haiwan-haiwan pemangsa utama, contohnya seperti helang, ikan jerung, cheetah, masing-masing memilih untuk memburu secara sendirian kerana mereka memerlukan wilayah yang cukup luas untuk mencari makanan dan membiak, dan mereka tidak perlu berkongsikan hasil buruan mereka. Tambahan lagi, haiwan pemangsa utama seperti mereka masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mencari makanan. Namun terdapat juga haiwan-haiwan herbivor seperti panda, tapir yang lebih cenderung untuk bergerak sendirian. Terdapat juga haiwan interspesies yang hidup bersama-sama dan bekerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing. Interaksi ini dipanggil sebagai simbiosis. Simbiosis terbahagi kepada 3 kategori. Mutualisme adalah suatu interaksi di mana kedua-dua spesies haiwan mendapat manfaat daripada interaksi, seperti lembu dan burung pengembala ini. Burung pengembala ini akan mendapat makanan dengan memakan pacat dan kutu yang terdapat di badan lembu. Pada masa yang sama membantu lembu mengelak daripada serangan haiwan tersebut. Umang-umang juga merupakan salah satu haiwan yang mendapat manfaat daripada interaksinya dengan buran. Tetangga buran mengandungi toksin untuk melindungi dirinya sekaligus melindungi umang-umang. Buran pula mendapat makanan dan boleh bergerak ke mana-mana apabila bersama-sama dengan umang.
Buran atau dikenali sebagai animal laut juga menjadi tempat perlindungan berbagai jenis ikan, terutamanya ikan badut. Buran kemudiannya mendapat makanan daripada sisa makanan ikan badut yang berlindung di dalamnya. Teritip merupakan sejenis haiwan bercangkerang keras yang sering dilihat melekat di kapal-kapal ataupun di pelabuhan. Teritip juga boleh melekat pada haiwan lain seperti ikan paus, penyu dan juga ketam. Daripada interaksi ini, teritip dapat bergerak dan mencari makanan di kawasan yang lain. Namun, ianya tidak mendatangkan keuntungan ataupun membahayakan haiwan yang ditumpang oleh teritip. Interaksi ini dipanggil sebagai komersialisme. Komersialisme juga dapat dilihat melalui interaksi ikan remora dan ikan hiu paus ini. Ikan remora sering melekat pada ikan yang lebih besar untuk memudahkan pergerakannya dengan mengikuti arus yang dihasilkan oleh ikan hiu ini. Ianya juga memakan hasil sisa ikan tersebut. Ikan remora mempunyai bahagian permukaan yang dipanggil suction plate untuk membolehkannya melekat pada haiwan-haiwan ini tanpa membahayakan mereka. Parasitisme merupakan interaksi di mana satu pihak mendapat manfaat daripada haiwan yang lain, tetapi ianya membahayakan haiwan tersebut. Haiwan seperti kucing, anjing dan juga manusia selalu menjadi perumah yang digemari oleh kutu. Kutu menghisap darah daripada haiwan tersebut sebagai sumber makanan dan mendatangkan pelbagai penyakit seperti jangkitan kuman dan masalah kulit kepada haiwan yang ditumpangi. Begitu juga dengan cacing pita. Cacing pita merupakan salah satu cacing parasit yang boleh hidup selama 30 tahun di dalam usus manusia atau haiwan. Cacing pita akan menyerap nutrien daripada haiwan tumpangan dan hal ini akan mengganggu fungsi organ haiwan tersebut. Ini merupakan cacing parasit yang pernah tinggal di dalam tubuh metadak ini dan berkembang dengan memakan nutrien haiwan tersebut. Apabila sudah cukup besar, cacing ini akan mengawal metadak ini sebelum keluar daripada tubuhnya dan seterusnya menyebabkan kematian metadak ini. Tumbuhan yang hidup dalam satu habitat juga turut berinteraksi antara satu sama lain. Interaksi antara tumbuhan berlaku dalam bentuk persaingan dan simbiosis. Persaingan antara tumbuhan berlaku untuk mendapatkan sumber asas yang terhad, seperti cahaya matahari, air dan bahan kimia yang penting untuk pembesaran seperti kalium, kalsium dan fosforus. Tumbuhan yang kuat dan cekap mendapatkan sumber asas tersebut akan dapat tumbuh dan membesar dengan lebih sihat. Serangga seperti kupu-kupu dan lebah akan mendapat madu daripada bunga. Dalam pada masa yang sama, mereka akan membantu bunga untuk menyebarkan debunganya ke bunga yang lain untuk membiak. Burung-burung pula menumpang pokok-pokok untuk membuat sarang mereka dan berlindung daripada haiwan pemangsa. Pokok seperti pokok langsuya menumpang pada pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari, namun tidak mengambil nutrien daripada pokok yang ditumpangnya. Namun terdapat tumbuhan seperti dedalu dan bunga pakmah yang menumpang pada pokok lain untuk menyerap nutrien dan air daripada pokok tersebut. Ini juga kerana ketiadaan daun hijau pada bunga pakmah untuk membuat makanannya sendiri.